Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak-banyaklah kan kita sudi ruangkan masa pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan masa yang kan kita ruangkan kan berbaloi lah kan. InsyaAllah berbaloi kan. Sebab apa? Sebab tidak Allah temukan kita pada pagi ini untuk sia-sia begitu saja. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan kita bersamalah. Saya pun terima kasih banyak-banyak kepada kan, Persatuan Kenwork yang sudi menjemput saya untuk sesi kongsi sedikit ilmu kan, sedikit maklumat. Mudah-mudahan boleh kita manfaatkan sama-sama. Ya, saya pun terkejut juga kan macam mana Kenwood Persatuan ni boleh hubungi saya. Rupanya ada sahabat saya kan dalam tu kan, Dr. Faisal Ibrahim, yang semua kita maklum bahawa kan beliau pun telah kan kematian isterinya pada bulan Januari yang lepas kan. Itu pun sahabat saya juga tu, isterinya tu kan, kenalan saya, kenalan Dr. Faisal pun sama-sama dulu masa kita bertugas di Lembaga Zakat Selangor kan. Jadi apapun pertama-tamanya kita kena ucap syukur kan banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, walaupun kita begini situasinya tapi macam mana pun kita nak kena bersyukur kan. Sebab dengan syukur ni, dengan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan kan, terima kasih kepada teman-teman kita, terima kasihlah kepada sesiapa, ibu, ayah, abang, kakak, suami, isteri, adik-adik kan, anak-anak dan sebagainya, jiran tetangga kan. Sebab dengan rasa terima kasih, dengan rasa syukur ni, ini antara satu terapi yang sangat luar biasa sebenarnya kan. Ada orang kata kita kena banyak bersabar. Betul, sabar pun memang kena banyak jugalah kan. Tapi sabar ni kadang dia akan membawa kita dalam satu situasi yang kalau kita betul-betul faham tak apa. Tapi kebanyakan kita mungkin tak faham. Jadi akhirnya kita bersabar kan. Mungkin sampai satu situasi kita akan rasa lebih tertekan kan. Sebab sabar ni dia memang nak kena passion lebih sikit dan kena tahan. Tapi sampai satu tahap nanti mungkin kita pun tak boleh nak sabar. Jadi sebab itu kan, terapi yang lagi sesuai dan untuk kita gunakan di saat ini, di ketika ini ialah kita banyakkan bersyukur kan. Sebab bila syukur sampai bila-bila pun syukur, tak apalah, syukurlah juga kita masih hidup, syukurlah kita ada makan, kita ada minum, kita ada pakai, kita ada rezeki kan. Jadi kalau banding dengan orang lain dah tak ada apa-apa tu, kita masih tak apalah. Kalaupun kita sihat kan, sekarang ni pun belum tentu lagi kita mungkin boleh buat baik, sebab ramai lagi kawan-kawan kita yang tak sihat kan, yang sihat pun kan. Tapi digunakan nikmat sihat tu ke mana kan? Takutnya digunakan untuk terus buat kejahatan kan, menyakiti orang kan, merosakkan orang kan, apatah lagi menerhaka kepada Tuhan, buat maksiat dan sebagainya. Jadi tak ada maknanya juga kan. Jadi sebab itu kan kita pertama-tamanya kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini. Bukan sekadar sudi saja dihidupkan kita, bahkan Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat kan. Ada makan, ada pakai, ada tempat tinggal, ada macam-macam kan. Alhamdulillah kan. Jadi ini pertama-tamanya kita nak kena terus tanamkan dalam diri kita kan. Bangun-bangun tidur saja kan, sebelum kita nak gosok gigi, sebelum kita nak makan, sebelum kita nak buat apa-apa pun, kita memang disarankan ucap puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bangun-bangun kita sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kan, setelah mana malam tadi kita ditidurkan kan, seketika, dan kepadanya semua kita akan dikembalikan. Belum buat apa-apa lagi tu kan, belum makan, belum minum, belum bekerja, belum menikmati apa-apa rezeki lagi, tapi kita telah disarankan untuk ucap puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda apa? Tanda kita nak jadi hambanya yang bersyukur kan. Jadi ini antara satu perkara yang kalau kita boleh tanamkan sungguh-sungguh kan, walaupun kecil rezeki yang kita dapat, ataupun walaupun tak ada apa-apa lagi lah, macam tadilah bangun tidur tu belum dapat apa-apa, belum makan, belum pakai, belum buat itu, belum buat ini, tapi rupanya dia kan, dia masih hidup kan. Jadi bila masih hidup tu maknanya itu satu rezeki, satu nikmat yang besar yang wajar sangat kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di kala yang sama mungkin pagi tadi kita bangun, kita atau sedar tak sedar, ataupun kita belum dapat info lagi, mungkin ada di kalangan kenalan kita kan, yang baru meninggal dunia kan, kita pun tak tahu. Sedangkan dia tu pun kalau boleh tak nak mati lagi, tapi dah dia punya takdirnya macam itu, ketentuannya macam itu kan. Dan kita tak tahu, mungkin dalam saat-saat dia nazak tu, sakaratul maut tu, dia mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya Allah, panjangkan lagi umur aku kan, untuk aku beramal lagi, untuk aku buat kebaikan lagi. Ni tak lama lagi bulan depan ni nak sambut puasa kan. Apa salahnya kau panjangkan umur aku supaya aku boleh hidup lagi di bulan Ramadan ini untuk aku terus beramal, tingkatkan amalan kan, dan mudah-mudahan amalan aku dilipat gandakan kan. Walaupun umur aku singkat, mungkin kebaikan aku tak banyak, tapi dengan peluang Ramadan yang kau berikan kepada aku ni, mudah-mudahan aku boleh kan bertingkatkan lagi kan amal ibadah, insya-Allah kan. Jadi ini kita tak tahu, merintihlah dia mereka itu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah kata tak apa, tak boleh buat, tak boleh dah kan. Ini dah sampai masa ni kan. Jadi kita yang masih hidup ni, marilah sama-sama kita manfaatkan ruang peluang yang masih ada sebaik-baiknya. Mudah-mudahan semua kita akan diberi kekuatan kan, untuk terus melakukan kebaikan, kecil ke besar ke tak jadi masalah. Yang penting kita masih boleh terus buat kebaikan. Sementara nanti Allah nak panggil kita sama. Sebab itu Allah ada sebut dalam Quran, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, dengan apa yang kamu sibuk-sibuk tu kanlah akhirnya kamu akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi kita boleh fikir-fikirlah, sama ada kita sedang sibuk-sibuk buat kebaikan, masa tu Allah jemput kita, alhamdulillah kan. Tapi kalau kita sedang sibuk-sibuk buat kejahatan, masa tu Allah jemput kita, na'udzubillah min zalik kan. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya kan tak adalah nak berceramah ke, nak berbincang ke, terlalu bombastik ke, terlalu kan berfalsafah macam mana ke, tidak sama sekali tidak kan. Sebab saya pun sedikit sebanyak ialah dapat merasai kan apa yang tuan-tuan perempuan kan rasai sekarang ini kan, ditimpa kan ujian kan, ujian kesihatan kan. Jadi kata sakit kanser kan. Jadi sedikit sebanyak kan saya memahami situasi-situasi tadi. Jadi tak perlulah saya nak bersyair ke, nak berpantun ke, nak berfalsafah ke. Cuma saya nak kongsi satu dua ilmu ataupun kisah-kisah. Ini kisah orang-orang dulu kan. Kisah-kisah orang dulu kan. Saya nak kongsikan satu kisah. Kisah ni ialah dipetik dalam kitab lah kan. Dalam kitab-kitab ni, kitab-kitab Arab, kitab-kitab dulu banyak kan tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan pun mungkin ada baca macam-macam buku yang English, yang Arab-Arab, ataupun yang bahasa Tamil ke, bahasa kan Cina ke, mungkin ada kan. Jadi dalam kitab-kitab tua-tua dalam dulu ni banyak kisah-kisah kan, kisah-kisah kan. Jadi kisah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan pada pagi ini satu kisah yang saya baca dalam kitab, dan kisah ni berlakunya di zaman Nabi Musa AS kan, lama dululah kan. Jadi kisah di zaman Nabi Musa ada seorang pemuda, dan pemuda ni namanya Abdullah ibnu Syarafi kan. Dia ni tinggal dengan ibunya di Sudan kan. Jadi Mesir itu, kalau kita tengok Mesir itu sangat besar. Jadi di hujung di sebelah bawah Mesir itu itulah Sudan kan. Ataupun area situlah Ethiopia, Habsyah dan sebagainya. Memang jauh lah, sangat jauh ni. Jadi tiba-tiba satu hari Abdullah bin Syarafi ni dia bertanya kepada ibu dia. Tanya kepada mak dia, wahai mak, wahai ibu kan, saya nak tanya kepada ibu kan, kalau ibu boleh jawab baguslah, tapi kalau ibu tak boleh jawab nak buat macam mana? Itu dia kan. Jadi soalannya apa tuan-tuan? Dia tanya kepada ibu dia, dan saya nak tanya kepada ibu kan, itu dia kan, bolehkah kita ini melihat Allah kan, bolehkah kita ini melihat Tuhan? Jadi ibunya tak boleh nak jawab kan soalan itu kan. Itu dia, ibunya tak boleh nak jawab soalan itu. Maka ibunya beritahu kepada si anak tadi, dan ibu tak boleh nak jawab soalan ini, tapi tak apalah, kamu cubalah jumpa Nabi Musa alaihissalam kan. Kamu jumpa Nabi Musa, nanti kamu tanyalah dekat dia, senang kan. Jadi mudah-mudahan Nabi Musa boleh jawab, jadi tenanglah hati kau nanti kan. Jadi maka si pemuda tadi ni, si anak tadi tu mulalah dia pun kumpulkan dia punya barang-barang kan, keperluan bekalan dan sebagainya. Maka dia pun mula berjalan daripada Ethiopia tadi tu, daripada Sudan tadi tu, menghalalah ke Kahirah di Mesir sana kan. Jadi sudah pastilah perjalanan tu sangat lama, sangat panjang kan. Dan dalam perjalanan tadi macam-macam yang ditempuh kan. Macam-macam peristiwa yang Allah perlihatkan kepada dia. Untuk apa? Untuk dia belajar kan. Dan begitulah kan perjalanan hidup kita. Setiap hari ini adalah kita punya proses pembelajaran, dapat ilmu yang baru, dapat melihat perkara yang baru, dapat pengalaman yang baru kan. Jadi itu antaranya. Jadi kalau kita tak nak ambil proses belajar dalam hidup kita ni, memang kita sangat rugi kan. Sedangkan belajar ni memang satu perkara yang amat-amat dituntut kan oleh
Allah Subhanahu Wa Taala oleh Nabi kita, kan Nabi ada sebut utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, belajarlah kamu kerana semuanya belajar itu, menuntut ilmu itu dituntut daripada buayan hinggalah ke liang lahat. So maknanya selagi kita hidup, selagi itu kita kena menuntut ilmu, sama ada formal ataupun informal, jadi kita kena carilah kena ruang, gunakan ruang peluang tadi, bahkan bila mana kita bersusah-susah menuntut ilmu ni ikut kita punya kemampuan lah tuan-tuan, jadi kalau memang situasi tuan-tuan ni memang tak serehat, jadi kalau tak perlu jalan jauh-jauh pun tak apa, Alhamdulillah hari ini dah ada kemudahan, ada televisionnya, ada internet dan sebagainya. Cuma kita perlu ruangkan sedikit masa, sambil-sambil kita duduk tu mungkin kita boleh buka internet ke, boleh buka televisyen ke, boleh buka radio ke, Jadi mungkin kat situ ada kuliah-kuliah agama yang kita boleh dengar, kita boleh tonton, dan bila mana kita ruangkan masa kita tadi tu untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu, maka ketika itu apa kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah-susah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, nescaya Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga nanti. Jadi ini hikmah dia sangat besar tuan-tuan. Yang penting kita perlu kesungguhan dan komitmen, Jadi Abdullah Syarafi berjalan, jalan, banyak yang dia jumpa, tapi ada 3 peristiwa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan untuk nak kaitkan dengan situasi kita. Memang hidup ni nak kena banyak bersyukur, hidup ni nak kena banyak bersabar. Hidup ni memang kita tak lari daripada rintangan ujian, siapa pun kita, sebesar-besar manusia sampai sekecil-kecil manusia, sehebat-hebat manusia sampailah yang paling lemah, semuanya diuji, memang dunia ni pun memang adalah tempat ujian, itu dia tuan-tuan. Dunia ni adalah tempat kita diuji, sebab nanti kat sana, sebab syurga tu pun ada tingkatan dia, kan. Ialah dekat dunia pun ada, kalau peksa pun ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, kan. Jadi nak dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, kena uji dulu, kena periksa dulu. So begitulah hidup kita tuan-tuan, jadi Allah pun sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah sebut, wahai manusia, awal-awal aku bagi tahu memang dunia ni tempat uji. Ada orang berkahwin, tidak ada anak, orang bercucuk tanam, tanamannya tidak menjadi berniaga, tak untung, macam-macam lah, kemaraunya, banjirnya, macam-macam, tapi wabasyirus sabirin, tetapi berita gembiralah bagi mereka yang banyak bersabar, Jadi si anak tadi tu, si Abdullah ibn Syarafi tadi berjalan. Jadi berjalan, tiba-tiba pada satu hari, satu ketika sedang dia berjalan tu, dia dengar satu suara minta tolong, aku sedang kesakitan, aku sedang susah lah, apa semua. Jadi dia tengok sungguh-sungguh suara tu datang daripada mana. Rupanya suara tu datang daripada tepi jalan. Dia berjalan tu, rupanya di kanan kiri jalan tu ada semak samun. Jadi tengok betul-betul suara tu, dengar betul-betul, rupanya datang daripada tepi semak tadi. Dia pergilah ke tempat tadi tu. Rupa-rupanya dia terjumpa seorang lelaki yang terbaring di tepi jalan tadi tu, di celah-celah semak tadi tu, sambil kedua tangan dan kakinya pudung. Kedua tangan dan kakinya pudung. Dia minta tolonglah apa semua, lepas tu dia pun menyembang sekejap lah. Dia tanya, Pak Cik, macam mana boleh jadi macam ni, Jadi si Pak Cik tadi ceritalah, aku ni sebenarnya adalah seorang peniaga. Aku berniaga, maka ketika aku berjalan di kawasan ini, aku telah disamun. Habislah semua harta-harta aku disamun, dan tangan dan kaki aku dikudungkan, dan aku dicampak tepi jalan. Jadi peristiwa ni dah lama dah. Jadi bermakna selama ini macam mana makan minum kamu? Tengok nasiblah, kadang Allah datangkan hujan, kadang rumput rampai ni dia akan menjalar sampai dekat mulut aku kunyah. Kadang datanglah kucing ke, bawa sisa-sisa makanan, burung bawa sisa-sisa makanan bagi aku makan. Itu dia. Tapi inilah keadaan aku diuji dengan musibah yang sangat besar ni, tapi nak macam mana aku nak kena sabar je lah. Itu dia. Jadi dia tanya pula, kamu ni siapa? Aku Abdullah bin Syarafi. Kamu nak ke mana, daripada mana ke mana? Aku datang daripada Ethiopia, Habsyah. Aku nak menuju ke Mesir, Kahirah, nak jumpa Nabi Musa AS. Baiklah, kalau kau jumpa Nabi Musa nanti, tolong tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku masuk. Jadi lelaki yang kudung tangan dan kakinya tu,
yang dia rasa dia tu memang dah diuji sangat, dah musibahnya besar sangat lah, tapi dia bersabar, kan? Walaupun keadaan macam itu tak boleh nak buat apa-apa dah. Jadi dia merasakan seakan-akan dia itu dah layak dah masuk syurga, kan? Tu dia tuan-tuan, kan? So tak apalah, Abdullah bin Syarafi berjalan tu dia. Lepas tu dia jumpalah kan situasi yang kedua pula. Situasi yang kedua, dia tengah berjalan di padang pasir tu, rupanya datang satu kumpulan penyamun. Ini mungkin penyamun yang duk samun lelaki yang satu lagi tu sebelum ini, kan? Jadi rupanya dia kena tangkap. Dia kena tangkap lah apa semua, dimasukkan ke dalam gua. Ni gua tempat dia simpan harta karun tu. Kita pun mungkin dah terbayang dah cerita pasal Birambi, kan? Dia samun, dia simpan harta karun tu. Lepas tu bila nak masuk, dalam gua tu dia kena baca niat insan lah. Niat insan mata kaji, tuan-tuan, kan? Okey, dia pun masuk, kan? Kena tangkap, masuk. Dah kena soal jawab pula. Jadi ketua penyamun ni soal jawab. Kamu ni datang daripada mana, nak ke mana, kan? Aku datang daripada Ethiopia nak menuju ke Mesir, kan? Tu dia. Kamu tak bawa apa-apa ke? Memang aku tak bawa apa-apa. Mana? Memang tak ada apalah. Aku bukannya peniaga, kan? Aku pengamal online ni, itulah antaranya. Minta maaf banyak-banyak, kan? Jadi alhamdulillah kita sambung balik, tuan-tuan, kan? Kita punya kisah tadi tu, kan? Jadi kita pun tak tahu, kan, si ketua penyamun tadi tu di malam-malam hari, kan, dia munajat mengadu pada Allah SWT akan dosa-dosa dia, kan, apa yang dia buat. Tapi nak macam mana, itulah situasi dia, kan, bukan mudah, kan. Nak buat kebaikan ni kadang begitulah ujian-ujian dia, kan. Dah terbiasa pula buat kejahatan pula, kadang tak nak berubah, tapi bila nak berubah pula macam tadilah situasi dan sebagainya, kan. Orang boleh terima ke apa ke macam mana ke, kan. Ni antara dia, kan. Jadi itu kisah yang kedua pula. Jadi dah itu cerita dia, maka Abdullah Syarafi pun dilepaskan dan dia pun sambunglah berjalan, kan? Sambung berjalan tak lama. Kemudian ceritanya pula tengah dia berjalan tu di padang pasir tu, datang ribut pasir pula. Datang ribut pasir lah apa semua. Jadi dia nak selamatkan diri. Dia nampak satu gua tak jauh lepas tu, dia pun masuklah selamatkan diri. Kan? Jadi dia pun selamatkan diri, masuk, kan? Masuk dalam gua tadi tu, kan? Tiba-tiba dia pun terkejut. Dia masuk dalam gua tu, dia tengok di dalam gua tu, daripada jauh kejauhan sana tu, rupanya dia nampak ada satu lembaga. Dia amati sungguh-sungguh, orang rupanya, kan? Tengok gayanya orang tu sedang beribadah, sedang berdoa, kan? Dengar-dengarnya macam satu suara perempuan. Tapi tak apalah, kan? Dia tak ada niat apa-apa pun, dia senyap sekadar masuk dalam gua tu nak selamatkan diri sebab di luar sana tu ada ribut pasir, kan? Lepas tu tiba-tiba entah macam mana si orang yang ada, si perempuan tadi tu yang ada dalam gua tadi tu, tiba-tiba dia pun macam terperasan ada orang masuk dalam gua tu sedang memerhatikan dia, kan? Dia pun bercakap, siapa kamu di sana, kan? Kenapa kamu masuk dalam gua ni? Adakah kamu ada niat apa-apa, kan? Niat yang tidak baik kepadaku, kan? Maka menjawablah Abdullah bin Syarafi, dia kata, oh tidak, kan? Aku tidak ada niat apa-apa, kan? Aku masuk sekejap dalam gua ni sebab apa? Sebab di luar sana sedang berlaku satu ribut pasir yang sangat kuat. Jadi aku masuk sekejap nak selamatkan diri saja. Selesai ini aku akan keluar, sambung balik aku punya perjalanan. Ke mana? Perempuan tu tanya. Ke mana? Itu dia. Aku nak ke Kahirah. Aku berjalan daripada Ethiopia, Habsyah, menuju ke Kahirah di Mesir sana untuk bertemu Nabi Musa AS. Jadi bila sebut saja Nabi Musa AS, tu dia cakap, baiklah kalau kau nak jumpa Nabi Musa nanti sampaikan salam aku dan tolong tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku masuk. Syurga mana aku masuk, kan? Tu cerita dia, kan? Beza, kan? Kalau kita tengok tadi, kan, orang lelaki mula-mula yang pertama kudung tangan kaki, kan? Bila tu tanya, bila jumpa, bila tanya sembang-sembang, dia kata nanti sampaikan salam kepada Nabi Musa, tanyakan kepada dia dan syurga mana aku masuk. Sebab apa? Sebab aku pun ujian ni besar sangat ni, kan? Si penyamun pula minta sampaikan salam kepada Nabi Musa dan tanyakan neraka mana aku masuk. Sebab dia sendiri kenal diri dia yang banyak buat dosa, kan? Benda-benda tak baik dan sebagainya, dia tahu ni ahli neraka dah, kan? Cuma tanyakan neraka mana dia masuk, kan? Yang ketiga pula yang perempuan tadi tu, dia rasa sama juga macam yang pertama tadi tu, dia rasa dia ni layak masuk dalam syurga. Kenapa kisahnya, kan? Tuan-tuan, rupa-rupanya mereka sempat bersembang, kan? Sempat sangat bersembang, kan? Sempat sembang, dia kata perempuan tu, si kakak tadi tu, si muslimah tadi tu, dia cerita aku ni sebenarnya
ada suami, ada anak, ada keluarga, kan? Tapi itulah kan, sibuk je duk melayan dia orang. Kan, uruskan makan, minum, pakai, tempat tinggal dan sebagainya, bla 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 bla. Sampai aku ni tak ada masa nak beribadah. Perempuan tadi sebut, Muslim kan, si kakak tadi sebut, kan? Jadi akhirnya aku tinggalkan semua, suami aku, anak-anakku, pandai-pandailah dia orang nak hidup, pandai-pandailah dia nak makan minum, kan? Aku bawa diri masuk dalam gua ni dan aku dah duduk dalam gua ni agak lama jugalah. Aku beribadah, beramal, berzikir dan sebagainya, berdoa sebagainya untuk aku saja dah. Kalau tidak, kalau selagi aku duduk kat rumah tu, memang tak ada peluang aku nak ibadah. Sibuk je melayan dia orang, mengurus anak-anak, kan, suami dan sebagainya. Kan? Jadi nanti kau tanyakanlah kepada Nabi Musa, syurga mana aku masuk. Baiklah, selesai. Ribut pasir, Abdullah Syarafi pun sambung perjalanan tadi. Dipendekkan kisahnya, akhirnya sampailah ke Mesir, dan bertemulah dengan Nabi Musa AS. Jadi bila dah jumpa Nabi Musa AS, dia ceritalah, Abdullah Syarafi pun baik, minta maaf, ini lain ni. Jadi dia tanyakanlah, Abdullah Syarafi tanyalah kepada Nabi Musa AS, kakak tadi tu pun tanya juga, syurga mana dia masuk, sebab dah lama beribadah dalam gua tadi tu, jadi macam mana situasi dia, Maka Nabi Musa AS dia kata, wahai Abdullah Syarafi, sebelum aku jawab soalan kau tu, aku nak cerita satu-satulah, kisah dia orang ni macam mana, nasib dia orang ni macam mana. Jadi ini antara kelebihan yang Allah berikanlah kepada nabi-nabi dia. Nabi Musa AS, dia boleh cerita, macam mana situasi nasib orang-orang tu, jadi dia pun Nabi Musa pun ceritalah, lelaki yang kau jumpa yang kudung tangan dan kakinya dia tu, yang dia rasa ujian dia tu dah besar sangat, sampai dia rasa macam dia tu layak masuk syurga, ketahuilah bahawa sungguhnya nasibnya nanti di akhirat dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Terkejutlah. Ibn Syarafi pun terkejut, sahabat-sahabat yang duduk keliling Nabi Musa pun sama-sama terkejut. Kenapa wahai Nabi Musa? Yelah, dia sibuk cerita tentang ujian dia, musibah dia, kesusahan dia. Dia dulu senang, dia lupa. Bila diuji sikit, betul lah, ditimpa musibah, dikudungkan tangan dan kakinya sampai dia tak boleh buat apa-apa. Nak cari rezeki sana sini tak boleh, nak pergi sana sini tak boleh. Tapi dia lupa. Yang datangkan makanan kepada dia bila mana dia lapar tu siapa? Dia kata tadi tu, bila mana dia teringin nak makan, kadang datanglah daun-daun menjala sampai dekat mulut dia boleh makan. Kadang datanglah kucing bawa sisi-sisi makanan, burung bawa sisi-sisi makanan. Kadang didatangkan hujan. Itu apa tu? Itu rezeki. Walaupun dia sedang kesusahan, dia timpa ujian, musibah dan sebagainya, tapi Allah tetap bagi dia makan. Allah tetap bagi dia minum. Itu dia. Allah datangkan hujan, Allah datangkan haiwan tadi membantu dia. So dalam situasi ini, kenapa dia lupa untuk bersyukur? Dia tahu sabar, musibah. Tapi dia lupa untuk bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang datangkan kepadanya kucing ke burung ke bagi dia makan, datangkan hujan, daun-daun tadi menjala kepada dia. Ni tuan-tuan. Jadi sebab itu benarlah apa yang Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah lagi rezeki. Jadi rezeki ini bukan dalam bentuk jumlahnya, bukan dalam bentuk bilangannya, bukan dalam bentuk bendanya, barangnya. Tapi macam tadilah Allah berikan kepada kita ketenangan, rasa tidak risau, tak perlu nak kalang kabut, serabut dan sebagainya. Tenang tengok anak-anak, tengok suami isteri dan sebagainya. Ni dia. Itu antara rezeki-rezeki. Nikmat dunia yang kadang tak boleh nak dikira dah. Jadi dia lupa. Dia sibuk tentang ujian dia, musibah dia, tapi dia lupa nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih beri makan. Sikit banyak tu cerita lain. Ni Al-Kisah dia tuan-tuan. Ni Al-Kisah dia. Jadi nasib dia nanti di akhirat dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Adapun penyamun yang kau jumpa tadi tu, memang betul. Zahirnya kau nampak dia menyamun. Tapi di malam-malam hari dia merintih, menangis, merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diampunkan dosa-dosa dia. Dan dia merompak sana bukan apa terpaksa. Ini dia ramai. Dia punya pengikut-pengikut dia, ada keluarga, ada anak-anak, nak beri makan dan sebagainya. Dia tahu apa yang dia buat tu memang salah. Tapi itulah satu perkara yang dia terpaksa nak lakukan. Tapi dia tahu dia berdosa. Dan sebab tu dia setiap hari, setiap malam dia akan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Justru nanti di akhirat dia bukan dihumbankan ke dalam api neraka, tapi dihumbankan ke dalam syurga. Itu dah ada Al-Kisah dia, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh nak buat apalah. Kan? Walaupun kita dengar kisah tu, oh kalau macam itu senanglah kita buat jahat, lepas tu minta ampun. Ya, itu dia dengan Allah lah. Kan? Kalau Allah nak bagi keampunan, apa kita nak buat, tuan-tuan? Kan? Itu dia. Walaupun kita tak buat salah, tapi takutnya dalam kita tak buat salah tu kita rasa kita ego. Dalam hati kita ni, oh ada ego. Kan? Tengok, ya Allah, aku tak buat salah pun. Contoh, sedangkan kita pun bukan tak tahu masuk syurga tu sebenarnya dengan rahmat Allah. Kan? Jangan ingat dengan ibadah kita yang banyak sangat, betul ke? Pernah diceritakan dalam satu kisah lagi. Dalam satu kisah hadis kursi. Seorang hamba ni memang dia beribadah ratusan tahun, ribuan tahun. Hebat sangat ibadah dia. Sampai dia gelar sebagai ahli al-abid. Orang yang memang kuat beribadah. Kan? Memang kan, dia dirasa ibadah dia dah besar sangat dah. Sampai di akhirat, kan, bila mana yang dihisap amalan dan sebagainya, maka Allah kata pada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah dia ke syurga dengan rahmatku. Masuk ke saudara rahmat sekalian, kan? Itulah. Minta maaf banyak kan? Ini gangguan lagi, kan? Itu pun kan, Nabi Musa dah bagi tahu dah, kan, dia akan dihumbankan ke dalam api neraka. Sebab apa? Sebab dia ada tanggungjawab, kan? Dia ada amanah, kan? Dia ada tugasan yang namanya isteri, kan? Kena khidmat kepada suami yang namanya ibu, kan? Kena uruskan anak-anak, kan? Dan itu semua adalah ibadah dia. Jadi bila mana dia menguruskan suami, dia menguruskan anak-anak, itulah ibadahnya. Itulah ibadahnya, kan? Jadi jangan dia fikir bukan-bukan pula, oh kalau macam ni jenuhlah aku nak uruskan semua, masa bila pula aku nak ibadah, sedangkan itulah juga ibadah, kan? Jadi sebab itu akhirnya Nabi Musa beritahulah tentang situasi yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, dan dah selesai semua tadi tu, maka Nabi Musa pun berikanlah jawapan kepada pertanyaan dia, kan? Tentang bolehkah kita melihat Allah, kan? Bolehkah kita fikir tentang Allah dan sebagainya. Maka apa kata Nabi Musa kepada Abdullah bin Syarafi? Kamu jangan fikirlah tentang Allah, kan? Kamu jangan sibuklah nak tengok Allah. Sebab apa? Sebab lagi bagus sebenarnya kita fikir tentang kan apa yang Allah dah jadikan, tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kan lagi bagus kan kamu berfikir tentang apa yang Allah dah ciptakan. Ciptaan-ciptaan Allah ni sangat banyak. Contohnya kita manusia sendiri ni. Allah ciptakan kita jadi manusia. Kenapa Allah ciptakan kita jadi manusia? Kan? Itu dia. Kan? Jadi kenapa? Untuk beribadah pada Allah. Untuk kita buat kebaikan dan kepada orang lain. Kan? Kita suami, kan? Kita kena uruskan isteri. Kan? Kita ayah, kena tengok anak-anak. Itu tanggungjawab. Anak-anak begitu juga. Kenapa? Kena hormat ibu ayah. Kan? Kena belajar. Itu dia. Yang namanya siapa? Kawan, abang, kakak dan sebagainya. Allah ciptakan kita ni jadi manusia. Jadi kena buat baik dengan Allah, kena buat baik sesama manusia. Kan? Kan? Soal Allah dah jadi, dah takdirkan kita sakit pula. Tak apalah, kenapa masalah? Adakah yang namanya ujian itu sakit saja? Sedangkan sebenarnya ada juga orang diuji dengan sihat. Jadi sihat itu juga sebenarnya satu ujian. Ya? Kalau kita kata, oh, tak acik lah, Allah ni tak adil lah, jadikan aku sakit, dia tu sihat. Sedangkan sebenarnya yang ujian itu bukan sakit saja, sihat tu pun ujian juga. Yang namanya sihat tu pun sebenarnya ujian juga sebenarnya, tuan-tuan. Ya? Alhamdulillah kita bila sakit, kita dapat kan fikir tentang kan kena jaga kesihatan ni. Jadi kita pun berilah nasihat kepada teman-teman, jaga kesihatan kan. Lepas tu kita fikir pula bila dah sakit macam ni kita nak menguruskan keluarga kan, tak mampu kan. Buatlah apa yang terdaya saja, tuan-tuan kan. Sedang dalam masa yang sama kan, kita cuba juga nak perbaiki lagi lah. Sedangkan berapa ramai orang yang sihat, dia tak fikir pun kesihatan tu satu nikmat. Dia balun makan. Contoh macam mana kan? Itu dia tuan-tuan kan. Jadi makan walhal bukan dia tak tahu kan. Jangan lebih gula, jangan itu ini contoh. Tapi dia langgar. Dia rasa macam sihat tu dia punya, bukan Allah punya. Kan? Itu antara dia. Lepas tu digunakan pula nikmat sihat tadi tu untuk buat kejahatan. Kan? Nak nunjuk sana, nak nunjuk sini. Contoh dia. Walhal sebenarnya bukan dia punya juga. Ni. Jadi maknanya kita berfikirlah tentang apa yang Allah dah ciptakan kan di keliling kita ni. Kan? Dan janganlah kita berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sudah pasti Tuhan tu sama sekali tidak sama dengan kita. Kan? Tuhan tu tidak sama sekali. Sama sekali tidak sama. Kan? Itu cerita dia kan. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita ambillah 1-2 pengajaran daripada kisah tadi kan. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan bila dengar kisah tadi tu, dan kita dengar sambil dengar tu pun kita dah boleh berfikir
kan kita dah boleh ambil dia punya pengajaran-pengajaran. Memang betul hidup ni kita nak kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian musibah tetap datang. Siapa pun kita, tuan-tuan. Jangan kita ingat orang yang kaya raya tu tak ada ujian. Ujian dia lagi hebat, lagi besar. Jangan kita ingat orang yang pangkatnya besar, jawatannya besar, tak ada ujian. Ujiannya lagi besar. Tuan-tuan perempuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Kan? Jadi begitulah antara perkara yang kita kan boleh renung sama-sama, tuan-tuan. Kan? Memang kan kalau kita nak fikirkan tentang Tuhan, kenapa kita nak fikirkan tentang Tuhan? Sedangkan Tuhan tu mencipta kita. Tuhan yang ciptakan kita. Tuhan yang bagi kita makan, bagi kita pakai. Kan? Kita tak perlu kan fikir tentang dia. Kan? Yang kita perlu fikir tentang diri kita ni. Allah dah ciptakan kita ni jadi manusia. Kenapa kita tak buat kebaikan sebanyak yang boleh? Allah dah ciptakan kita sebagai hamba dia. Kenapa kita tak ibadah sungguh-sungguh pada dia? Kan? Itu cerita dia. Kan? Jadi sebab itu lebih bagus kita fikir tentang diri kita ni. Kita fikir diri kita ni. Allah dah ciptakan kita jadi manusia. Jadi mari kita buat kebaikan sebanyak yang boleh, tuan-tuan. Kan? Sebab itu kan, kita. Kan? Jadi cuba kalau kita fikirkan pula Allah ciptakan kita jadi lembu ke, jadi kambing ke, jadi tiang ke, jadi handphone ke, jadi apa ke, macam mana pula cerita dia. Kan? Jadi yang pertama Ustaz, apakah amalan yang dapat untuk menenangkan hati yang gusar? Ada apa lagi? Sambung ni. Yang kedua, apakah doa yang terbaik sebagai anak-anak ataupun yang perlu anak-anak amalkan, khususnya untuk ibu bapa kita yang telah pergi. Dan kemudian tadi Ustaz ada sebut sakit dan sihat itu satu ujian. Mungkin Ustaz boleh jelaskan macam mana yang dikatakan sihat itu juga adalah satu ujian. Baik. Baik, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian. Jadi memang nak bagi hati tenang, kan? Memang susah, tuan-tuan. Kan? Dia perlukan latihan. Orang kata banyakkan berzikir. Kan? Bila nak tenangkan hati ni, kita kena banyak berzikir. Kan? Tapi itulah situasi dia, contoh, tuan-tuan. Kan? Ini saya buat contoh. Kan? Kita ada duit, kita tak ada duit. So kita pun pergi dah dekat mesin ATM tu. Kan? Kita pun cucuk, kan? Keluarkan 1,000. Kan? Lepas tu kita dah dapat duit, yang keluarkan 1,000, kita dah dapat duit tadi tu, kita masuk dalam poket kita. Masuk dalam poket kita, kita berjalan. Masuk dalam kereta, kita pun start kereta balik rumah. Balik rumah kita nak ambil duit kita tadi tu, kita seluk balik dalam poket. Mana duit aku yang 1,000 tadi? Kan? Rupa-rupanya tengok poket tu bocor. Contoh, kalau poket bocor lah, tuan-tuan. Kan? Ataupun mungkin, yelah dalam perjalanan tu dia kena curi ke apa ke, kena seluk poket, kita pun tak tahu. Kan? Jadi dalam situasi macam itu, orang kata, kan, kalau nak tenang, banyakkan berzikir. Kan? Dia pun sebutlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nak rasa tuan-tuan puan, katalah siapa-siapa yang pernah kena situasi macam ini, rasa-rasa boleh tenang ke tak tenang, tuan-tuan? Kan? Kalau saya memang tak tenang lah. Saya kata alamak, dah lah kita tak ada duit, tak cukup duit, tiba-tiba duit yang kita keluarkan tadi pun dah hilang dah. Sedangkan kita ada keperluan ni nak bayar, nak beli macam-macam ni. Jadi ketika itu, adakah hati kita boleh tenang? Orang kata tak apa, nak tenang ni banyakkan berzikir. Jadi kalau kena situasi macam itu, boleh tenang ke? Kan? Pada zahirnya memang tak boleh tenang. Kan? Jadi sebab itu, antara perkara yang kita boleh banyakkan berlatih. Kena berlatih lah. Dan kena berlatih. Sebab Allah sendiri sebut. Allah memang sebut, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita banyak mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, maka hati akan tenang. Kan? Jadi sebab tu zikir ni bukan mulut saja. Kan? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Bukan mulut saja. Zikir itu hati kita ni. Kan? Hati kita ni, walaupun mulut kita tak gerak, tak sebut apa-apa, tapi hati itu boleh tak tiba-tiba terus tersentap. Allah. Kita boleh fikir, duit tadi itu pun yang bagi Allah. Kan? Mana kalau Allah tak bagi duit pun, kita tak ada apa-apa. Lepas tu Allah pun bukan tak tahu kita punya keperluan. Jadi sebab tu bila kita fikir balik, dengan duit tadi kita boleh beli makan, beli pakai dan sebagainya. Kan? Sebenarnya, kalaulah Allah tak bagi duit, contoh, kadang boleh juga didatangkan makan, didatangkan pakai. Kan? Jadi sebab tu jangan kita berfikir sangat tentang barang tadi tu. Kan? Asbab tu jangan fikir sangat. Kan? Yang musabbibul asbab tu kita kena fikir. Kan? Jadi orang kata, contoh macam sekarang ni, kan? Kita rasa kalau kita sihat ni macam-macam kita boleh buat. Macam-macam kita buat. Dulu masa kita sihat, apa kita buat pun. Sebab tu Nabi ada menyatakan, orang kan, bila mana umurnya cecah 40 tahun.
Ya, Nabi sebut dalam hadis, bila mana seorang itu umurnya cecah 40 tahun, maka sesungguhnya ketika itu malaikat syaitan akan datang kepadanya santas menyapu-nyapu wajah kita dan berkata, wahai sesungguhnya inilah wajah orang yang tidak akan berjaya dunia dan juga di akhirat. Ya, untuk kita banyak bagi tenang hati kita hati kita. So memang kita nak kena banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita kena berlatih lah. Sebab tu kita sebutlah zikir yang paling mudah apa dia sebut je Allah, 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 sebut je nama Allah Subhanahu Wa Taala, senang. Sebab kalau kita nak sebut subhanallah panjang, la ilallah panjang Allahu akbar pun panjang alhamdulillah pun panjang, ataupun zikir-zikir macam-macam lagi tu banyak. So daripada kita pening-pening kepala, kita banyakkan sebut Allah, 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 Allah senang. Jadi dalam apa keadaan sekalipun kita sebutlah Allah sambil duduk dekat katil ke, dekat kursi ke, sambil kita buat kerja ke, tiba-tiba sakit ke kita terasa pedih sangat ke macam mana dan sebagainya, sebut je Allah, Allah, bagi tenang sebab tu banyakkanlah zikir menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sampai masanya nanti memang Allah hadiahkan kepada kita ketenangan yang berpanjangan. Ini antaranya. Jadi dalam situasi yang sama juga, kita boleh tengok baliklah, kita renung baliklah. Adakah yang namanya sakit ni ujian saja? Yang sehat tu bukan ujian. Jadi sebenarnya dua-dua tu ujian, sehat pun ujian. Allah bagikan kepada kita, contoh Allah sekarang ni lah, bila mana kita sakit baru kita nampak nikmatnya sehat. Katalah kita dibagikan sehat pula, rasa-rasa kita boleh buat kebaikan tak dengan sehat tadi tu. Tu dia tuan-tuan. Macam contoh Allah uji kita dengan miskin. Kita tak ada duit nak beli tu, tak boleh, nak beli ni tak boleh sedangkan dalam masa yang sama tuan-tuan, kita mungkin terdetik nak jadi orang kaya pula. Sedangkan berapa ramai yang kaya, apa digunakan dengan kekayaan tadi tu? Adakah ada tolong orang susah? Ataupun dia berboy-boy, beli tu, beli ni dan sebagainya. Kita tengok dalam televisyen orang kaya macam mana perangai dia. Kejap macam ni, kejap gaya tu, kejap gaya ni. Memanglah. Kita kata itu hak dia, suka hati dia lah. Dia nak buat apa, dia gaya apa pun. Tapi kita lupa ke yang dapat kekayaan tadi tu daripada siapa sebenarnya? Kaya yang tadi datang tu daripada siapa sebenarnya? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita kena belajar daripada kisah-kisah yang lepas. Kisah-kisah yang silam. Qarun, ada satu hamba Allah ni, ada satu manusia namanya Qarun. Kita tahu semua Qarun ni siapa. Qarun ni dulu kawan baik kepada Nabi Musa. Kawan baik kepada Nabi Musa. Masa Nabi Musa berdakwah, buat baik dan sebagainya, mengajak orang kaum dia buat baik. Dia ni tiap-tiap hari minta pada Nabi Musa. Masa tu dia miskin, Qarun ni miskin. Tapi rajin beribadah, rajin ikut Nabi Musa berdakwah. Tiap-tiap hari dia kata, Musa, kau doakan aku jadi kaya. Kau doakan aku kaya. Kalau aku kaya, nanti senang kita nak buat ibadah ni macam-macam. Contohlah kalau zaman sekarang ni, nanti kita guna sana sini pakai wildfire lah, hellfire lah, apa semua. Senang Kita nak berdakwah, kita nak buat ceramah online pun tak jadi masalah, tak ada putus-putus. Kita ada 5G, contoh. Sekarang ni bawa 4G, contoh Sampai kata Nabi Musa kata tak payahlah, ini kita dah okey dah pun, tak payahlah, tak usah dengan minta nak kaya. Ini pun sekarang dah okey dah, nanti kau kaya, mulalah perangai kau sana sini dan sebagainya. Tak ada, aku akan jadi orang kaya yang baik, macam-macam lah. Tiap-tiap hari dia minta, lala bila dah minta sangat, okey, Nabi Musa kata kau nak kaya sangat, okey, aku doakan kau jadi kaya. Tuan-tuan, tup tak lama lepas tu memang Qarun jadi orang yang sangat kaya dia tuan-tuan, sangat kaya. Itu cerita dia, memang sangat kaya. Daripada miskin tadi kaya. Tapi bila dah start kaya tuan-tuan, mulalah malah nak ibadah lah, apa semua bla-bla tak jumpa Nabi Musa tak dah, bahkan dia buat kejahatan pula. Dia pakat dengan orang perempuan yang cantik-cantik ni, dia buat fitnah bahawa Nabi Musa telah apa kata orang, telah bersetubuh dengan dia sampai lahir anak. Sampai tuan-tuan boleh buka kisah ni dalam kitab kisah Nabi Musa tuan-tuan dengan Qarun ni. Tu cerita sampai kesudahannya, sampai sudahnya akhirnya Allah perintahkan binasakan Qarun. Itu yang kalau kita tengok Qarun tu, kalau di Mesir, kalau tuan-tuan pergi tu ada satu tasik namanya tasik Qarun. Tasik tu tapi sangat besar. Dan tasik tu adalah hasil peninggalan harta Qarun tadi tu. Yang istananya sangat besar, hartanya macam-macam, akhirnya ditelan bumi jadi sebuah tasik yang sangat besar. Tu orang pergi sana tu, pergi Mesir sana tu, pergi menyelam ke tasik Qarun tu, nak cari harta Qarun tu. Tapi ada yang menyelam tak naik-naik dah.
tuan-tuan kan. Kalau ada siapa naik pun bawa lah pinggan-pinggan emas dan sebagainya, lepas tu mati dalam perjalanan. Tu kita pula belakang rumah kita gali-gali buat nak kononnya nak tanam cili lah apa semua, tajak cangkul. Kita tengok pam jumpa. Kita ambil, kita kata harta karun. Tu nak beritahu kayanya Qarun. Kan? Jadi orang miskin yang diuji dengan kemiskinan, kalau dia reda, alhamdulillah lah. Tak apalah, ini pun cukup dah, alhamdulillah. Ada makan, ada pakai kan. Ini pun ramai orang tolong-tolong jiran tetangga kan. Bulan yang dah Allah berikan kepada kita kan. Kalau dulu yang namanya nikmat kesihatan kan, yang sekarang ni kan sikit sebanyak Allah dah tarik sikit-sikit, tak apalah. Yang penting dan macam tadilah kan, kita dapat memahami apakah hikmah di sebalik kan semua perkara tadi tu kan, itu lagi bagus kan. Jadi sudah pasti ada hikmah kebaikan kan. Jangan kita fikir kan kenapa dalam ramai-ramai ni Allah kan timpakan kepada kita seorang ni sakit kan, sedangkan kenapa orang lain tak sakit kan. Jadi bukan begitu cerita dia. Kisahnya bukan macam itu kan. Dan Allah Maha Kuasa, Allah boleh jadikan semua orang sihat pun sebenarnya kan. Tapi rupanya macam tadilah kan. Bila mana orang tu sihat, dia tidak bersyukur dengan nikmat kesihatan, akhirnya dia akan jatuh sakit. Bila dah jatuh sakit, baru dia boleh kan muhasabah, renung. Oh, ini aku kan boleh belajar. Itulah sebab dulu aku tak jaga kesihatan, hari ini aku sakit. Tapi ada orang yang memang dia jaga kesihatan pun. Jaga kesihatan, tapi dah ditakdirkan dia sakit. Kan? Jadi kenapa? Mungkin dia akan jadi iktibar pengajaran kepada orang lain. Orang tu baik, orang tu bagus, tapi ialah sakit macam mana kan? Jadi yang sihat ni dia boleh belajar, yang sihat ni boleh bantu pula. Ya? Boleh bantu pula orang yang sakit tadi tu. Jadi kita boleh fikir bahawa dan apa yang Allah takdirkan kepada kita sebenarnya banyak kebaikan yang kita boleh belajar. Kan? Jadi kita ambillah kebaikan tadi tu untuk supaya hidup kita di dunia ni tenang, damai kan? Dan bila mana kita dah sampai masanya kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kan ganjari kita dengan macam-macam kan kebaikan di sana nanti insya-Allah. Sebab kita tahu dan kita yakin pun hidup di dunia ni and bukan habis dekat sini, tapi ada hereafter kan. Here di dunia, hereafter di sana kan. Jadi yang sana tu ada macam-macam hadiah pembalasan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti mana kita dah dengar dah ceritakan dalam Quran, dalam hadis dan sebagainya. Dan inilah antara perkara yang kita boleh jadikan kekuatan dalam diri kita sebenarnya untuk kita menjalani hidup kan, yang berapa hari lagi baki kita tak tahu tuan-tuan, mungkin panjang mungkin pendek, dan insya-Allah ada Ramadan kan. Minggu depan ni kan, sama-samalah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan macam-macam amalan, dengan baca Qurannya, dengan kita bersedekahnya, dengan kita kan menjamu orang berbuka puasa kan, pahalanya kan bagi orang yang menjamu buka puasa ni ialah kan Allah ganjari dengan pahala orang yang berpuasa tadi tu dapat kepadanya dengan pahala menjamu puasa itu sendiri, banyak ganjaran insya-Allah kan. Wallahu a'lam bishawab.